Bolehkah Badan Pengurusan Kondo melarang penghuninya dari masuk rumahnya jika mengesyaki dia dijangkiti COVID-19? Sama sekali tidak. Pada 28 Januari 2021, Yang Berhormat Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob telah menyatakan bahawa Badan Pengurusan Kondo berhak untuk menguji penghuninya untuk jangkitan COVID-19 dan melarang mereka masuk ke rumah. Itu pada hemat saya adalah salah di sisi undang-undang. Hak untuk berkuasa mesti ada asasnya. Perbadanan pengurusan atau Badan Pengurusan Kondo tidak ada kuasa untuk A. meminta penghuninya menjalani saringan COVID-19 atau B. menghalang seseorang penghuni dari masuk rumahnya kerana disyaki dijangkiti COVID-19. Kenapa? Ini adalah kerana undang-undang tidak memberi kedua-dua kuasa itu kepada badan tersebut. Kuasa badan tersebut adalah terhad. Akta Pengurusan Strata 2013 atau APS adalah undang-undang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengurusan hartanah terata kediaman, umpamanya pangsapuri, kondominium, rumah bandar dan harta tanah strata dalam kawasan berpagar dan harta strata komersial. APS 2013 tidak memberikan mereka kuasa untuk melakukan ujian perubatan atau melarang seseorang masuk kediamannya. Akta Pencegahan dan Pengawalan dan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu PCIDA adalah akta yang khusus untuk menangani situasi COVID-19. Akta tersebut tidak memberikan kuasa seperti itu kepada badan-badan pengurusan kondo. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, di bawah mana kerajaan telah menasihati pengisytiharan darurat atau Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, tidak memberikan sebarang kuasa seperti ini kepada badan-badan pengurusan kondo. Rumah seseorang adalah istananya, kata pepatah Inggeris. Pepatah tersebut bahawa rumah seseorang adalah istananya merupakan salah satu prinsip tertua dan paling mendalam dalam perundangan Undang-Undang Am atau apa yang dipanggil Common Law. Perdana Menteri Great Britain pada tahun 1763, William Pitt, dalam salah satu ucapannya berkata, orang termiskin mungkin di pondoknya menentang semua kekuatan mahkota, tetapi Raja England tidak dapat masuk walaupun dengan semua kekuatannya. Beliau tidak berani melintasi ambang rumah yang hancur. Petikan ini telah dirujuk di kes Amerika pada tahun 1958 iaitu Miller lawan Amerika Syarikat. Sekiranya penghuni boleh mengarahkan kerajaan untuk tidak masuk ke dalam rumahnya, apa tak lagi Badan Pengurusan Kondo? Satu lagi perkara iaitu Perkara 8 Perenggan 1 Perlembagaan Persekutuan melarang pengguna kondo dari bertindak sewenang-wenangnya. Ianya menyatakan semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Perkara 9 Perenggan 2 pula di dalam perlembagaan meramalkan dan mencegah perkara-perkara sebegini. Ianya berkata, tertakluk kepada undang-undang yang berhubungan dengan kesihatan awam. Tiap-tiap warga negara berhak bergerak dengan bebas di seluruh persekutuan dan bermestautin di mana-mana bahagiannya. Frasa tertakluk kepada undang-undang merujuk kepada PCIDA dan Perkara 150 Perlembagaan. Kedua-dua yang mana tidak mengenakan sekatan tersebut kepada pemestautin atau memberikan kuasa tersebut kepada Badan Pengurusan Kondo. Badan pengurusan tersebut tidak terlatih dalam bidang perubatan. Sekiranya badan-badan pengurusan membuat apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri, mereka berisiko melanggar perlembagaan undang-undang umum atau common law dan juga hukum-hukum jenayah. Mana-mana orang boleh memohon untuk deklarasi daripada tindakan tersebut bahawa tindakan tersebut tidak sah dan melanggar hak perlembagaannya di Mahkamah Tinggi, dan dia boleh
menuntut ganti rugi. Adakah badan-badan pengurusan bersedia membayar ganti rugi? Apa akan berlaku jika semua penghuni kondo-kondo tersebut meluluskan bylaws atau undang-undang kecil di mesyuarat agung untuk melarang dan menghalang akses seseorang ke rumahnya? Tidak ada badan yang boleh melanggar hak perlembagaan seseorang. Bagaimana pula jika majlis tempatan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk melakukan semua perkara yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Ismail Sabri? Jawapannya adalah tidak, kerana tidak ada badan berkanun yang boleh melanggar hak perlembagaan penghuni. Badan berkanun hanya boleh bertindak mengikut undang-undang, bukan bertindak di luar undang-undang. Badan pengurusan kondo mestilah bertindak secara wajar, berperi kemanusiaan dan menurut undang-undang dan mematuhi prosedur ketat yang dinyatakan dalam PISIDA. Umpamanya, badan pengurusan berhak memberitahu pihak berkuasa perubatan mengenai apa yang berlaku di kondo-kondo masing-masing. Pasukan perubatan telah menetapkan prosedur yang betul. Mereka lebih mengetahui mengenai hal ini. Biarlah mereka melakukan tugas mereka. Badan pengurusan mesti mematuhi prosedur ketat yang dinyatakan dalam PISIDA. Mereka harus membenarkan prosedur karantin kendiri, self-quarantine, seperti yang ditetapkan oleh PISIDA. Badan pengurusan tidak boleh menjadi, kata orang, kiasu. Anda tidak tahu apa yang akan berlaku dan anda boleh disaman. Sekiranya menteri betul, di manakah penghuni dan anak-anak mereka yang dibuang dari rumah tidur malam? Di atas jalan, adakah Yang Berhormat Menteri bersedia untuk membenarkan mereka tinggal di rumahnya? Pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan pandangan yang tidak baik dan boleh menimbulkan histeria dan kekacauan. Terima kasihlah tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga jumpa lagi. Ini GK Ganesan daripada GK TV. Selamat sejahtera.